Kak, hari ni kita nak makan apa? Lapar lah. Hari ni ada pisang dengan ubi kayu nanti akak masakkan. Pisang dengan ubi kayu lagi. Tak boleh ke hari ni makan nasi? Kita tak ada nasi. Kalau kita keluar, nanti komunis serang kita. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bersama saya Hazrina Kasim. Dan pastinya untuk slot hari ini kita dalam slot menengah atas. Mata pelajarannya adalah sejarah. Jadi untuk mengetahui apakah topik yang akan kita belajar pada hari ini, kita akan bersama dengan guru penyampainya. Tetapi apa kata terlebih dahulu kita saksikan profil guru hari ini. Silakan. Itu dia tadi serba sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai kita pada hari ini. Baiklah, ini dia tak lain tak bukan kita bersama dengan Cikgu Rozana Jas, penolong pengarah Unit Sains Sosial, Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama Didik TV pada hari ini. Baik, sebelum kita nak mengetahui tentang topik kita pada hari ini, Cikgu, rasanya tak seronok pembelajaran hari ini kalau tak disertai dengan murid-murid. Jadi hari ini kita akan bersama dengan sekolah pilihan yang akan bersama dalam slot menengah atas ini, iaitu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban Jaya 2. Baiklah, nampaknya murid-murid pun dah bersedia. Kita nak berkenalan dengan mereka. Yang pertama, apa kata kalau kita minta adik Nurlis Kaisara perkenalkan diri anda. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam. Nama saya Nurlis Kaisara binti Zamri dari kelas 4 Ibnu Sina, bersekolah di SMK Seremban Jaya 2. Baik, terima kasih. Yang seterusnya kita nak dengarkan suara adik Nurul Ain. Silakan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain Syuhada binti Zulhusni. Boleh panggil saya Ain. Saya kelas 4 Ibnu Sina dari sekolah SMK Seremban Jaya 2. Terima kasih adik Nurul Ain. Dan yang seterusnya kita bersama dengan adik Syafika. Silakan adik Syafika. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Syafika binti Muhammad Jaafar dari kelas 4 Ibnu Sina dari sekolah SMK Seremban Jaya 2. Baik, terima kasih. Dan murid kita yang terakhir bersama hari ini ialah adik Iman Sofrina. Silakan. Salah yang tu. Baik, nama sebenarnya adalah adik Nurin. Silakan adik Nurin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Bashira binti Asnang. Saya kelas dari 4 Ibnu Khaldun, bersekolah di SMK Seremban Jaya 2. Baik, terima kasih adik Nurin. Nampaknya murid-murid, adik-adik kita pun dah bersedia untuk teruskan pembelajaran. Tapi nak tahu tak apakah topiknya? Kita nak kongsikan bersama dengan Cikgu Rozana. Cikgu, kalau kita lihat gimmick tadi, apa kaitannya dengan topik hari ini? Okey, topik kita hari ini ialah tentang berkaitan dengan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Jadi yang kita gimmickkan tadi Rina, itu ialah bentuk-bentuk kesan daripada zaman darurat yang melanda negara kita pada tahun 1948. Baik cikgu, jadi topik hari ini menyentuh tentang kesan zaman darurat terhadap negara kita. Tetapi cikgu nak tahulah juga apa agaknya standard pembelajaran yang murid-murid akan perolehi di akhir pembelajaran nanti. Okey, pada akhir pembelajaran, murid dapat menganalisis kesan zaman darurat terhadap negara kita.
Jadi murid akan tahulah apa kesannya zaman darurat terhadap negara kita dari aspek politik dan sosioekonomi. Baik, dan saya percaya kalau kita lihat ada banyak kesannya kan cikgu Ya, betul tu. berkenaan dengan zaman darurat ini. Jadi apa kata kalau kita nak mulakan dulu sesi pembelajaran kita? Silakan cikgu. Okey, kita akan bincangkan tentang ancaman komunis di negara kita yang menyebabkan berlakunya kesan darurat terhadap aspek ekonomi dan politik. Mari kita lihat, komunis melumpuhkan ekonomi. Apa yang dikatakan komunis melumpuhkan ekonomi? Komunis telah menjadikan lombong biji timah dan ladang getah sebagai sasarannya. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah kongsi, kedai, sekolah dan membunuh pekerja. Pekerja juga takut untuk keluar bekerja kerana takut diserang dan dibunuh oleh komunis. Jadi, ekonomi British pada masa itu terjejas kerana komunis telah menjejaskan ekonomi dan menjejaskan perkilangan industri getah pada masa itu. Mari kita lihat, ini ialah contoh gambar bagaimana komunis merosakkan pokok getah dengan pokok getah tu, kalau Rina nak tahu, biasanya susu getah tu akan mengalir satu tempat. Betul, je kan. cikgu. Jadi komunis ini akan dirosakkan dengan dia. Jadi komunis ini akan merosakkan pokok getah menyebabkan susu getah tidak dapat dikeluarkan dengan baiklah oleh pokok. Jadi ekonomi British pada masa itu terjejas teruk. Selain itu, dia juga merosakkan kilang, membakar dan sebagainya. Kita lihat seterusnya ialah komunis merosakkan infrastruktur, iaitu kemudahan yang telah disediakan oleh British. Mereka mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Untuk pengetahuan Rina dan murid-murid di rumah, kereta api merupakan pengangkutan utama pada masa itu untuk mengangkut bahan mentah ke kilang-kilang. Jadi komunis ini merosakkan dengan mengalihkan landasan kereta api supaya berlaku kemalangan dan sebagainya. Okey, selain itu, kenderaan yang melalui jalan raya juga ditembak dan dibakar. Jadi komunis ini bertindak berani dengan menembak kereta Pesuruhjaya Tinggi British pada masa itu, iaitu Sir Henry Gurney, semasa melalui jalan raya menuju ke Bukit Fraser. Itu contohlah bagaimana komunis ni berani merosakkan infrastruktur dan berani bertindak membunuh Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, seterusnya ini contoh bagaimana komunis merosakkan laluan landasan kereta api. Okey, seterusnya komunis juga mengancam keselamatan rakyat. Apa yang komunis buat? Komunis mengugut, mensabotaj, menyerang, menculik, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama dengan komunis. Jadi mereka ni perlukan sokongan penduduk. Bila penduduk tak nak ikut apa yang mereka suruh, jadi komunis akan bunuh mereka, akan culik mereka. Mereka juga mengebom dan memusnahkan tempat tinggal yang menyebabkan banyak kematian. Jadi sebab itulah pada masa itu rakyat dalam keadaan ketakutan sebab keselamatan tidak terjamin. Komunis juga berani mengancam pasukan keselamatan dengan menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan melemahkan sistem pertahanan negara. Bukti sejarah yang paling kita ingati sampai sekarang ialah peristiwa Bukit Kepong. Komunis menyerang balai polis di Bukit Kepong dan membunuh anggota polis serta ahli keluarganya. Jadi tindakan-tindakan komunis ini menyebabkan negara diancam keselamatan dan pada masa itu kerajaan British terpaksa mengisytiharkan darurat. Jadi daripada perbincangan kita sebentar tadi tentang apakah ancaman komunis terhadap negara kita yang akan menyebabkan apakah kesan yang perlu rakyat hadapi pada masa itu. Jadi mari kita semua kita bersama-sama murid di rumah, mari kita nilaikan adakah murid faham dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi.
Okey, kita cuba jawab soalan yang pertama. Nyatakan cara komunis melumpuhkan ekonomi tanah Melayu. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Baik, murid-murid secara atas talian, siapa yang nak jawab boleh. Oi, ramai sebenarnya nak jawab cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Semua dah bersedia nak jawab. Okey, cikgu nak pilih Syafiqah dulu jawab. Okey, Syafiqah, silakan. Komunis melumpuhkan ekonomi tanah Melayu ialah menyerang Lombong Mijih Timah, merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah kongsi, kedai serta membunuh pekerja. Okey, terima kasih Syafiqah. Terima kasih Syafiqah memberi jawapan yang betul. Kita boleh bagi 1 bintang kepada Syafiqah. Okey, jadi hari ini kita mulakan memberi bintang kepada adik Syafiqah terlebih dahulu. Susah pula nak buka bintang dia, cikgu. Okey, sementara yang seterusnya, cikgu. Sementara tu kita lihat dulu contoh jawapan. Okey, di murid-murid di rumah boleh nilaikan jawapan. Okey, cara komunis melumpuhkan ekonomi tanah Melayu ialah dengan menyerang Lombong Mijih Timah, merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah kongsi, kedai serta membunuh pekerja. Okey, terima kasih Syafiqah. Tahniah, kita beri 1 bintang ganjaran untuk Syafiqah. Tahniah, Syafiqah. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh soalan yang kita boleh tanya kepada murid, sama ada murid faham ataupun tidak apa yang cikgu terangkan tadi. Okey, komunis menjejaskan kehidupan seharian penduduk dengan merosakkan infrastruktur. Ulaskan. Okey, siapa nak cuba jawab untuk soalan ini? Okey, tadi Syafiqah. Sekarang ni kita nak lihat siapa pula yang boleh menjawab soalan daripada cikgu. Okey. Tadi dah Syafiqah, ada Nurin, Kaisara dan Syuhada. Ketiga-tiganya berani untuk menjawab, cikgu. Boleh kita pilih Kaisara? Boleh, kita pilih Kaisara. Silakan Kaisara. Okey. Komunis merosakkan infrastruktur dengan mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Selain itu, merosakkan kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan paip air. Okey, terima kasih Kaisara. Jawapan yang tepat daripada Kaisara. Tapi cikgu nak tengok lagi, ada tak murid lain yang cuba nak jawab untuk soalan ini? Cikgu nak Ain pula cuba jawab untuk soalan ini. Silakan Ain. Komunis menjejaskan kehidupan seharian penduduk dengan merosakkan infrastruktur dengan mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Selain itu, merosakkan kemudahan telefon dan telegraf serta merosakkan paip air. Okey, terima kasih Ain, terima kasih Kaisara. Jadi dua-dua jawapan tepat dan kita beri ganjaran 1 bintang untuk Ain Syuhada dan Kaisara. Terima kasih. Okey, baiklah. Itu tadi kita melihat bagaimana murid-murid memberi pemahaman mereka terhadap pembelajaran hari ini. Semuanya berjaya untuk menjawab, cikgu. Ada banyak lagi sebenarnya pembelajaran yang menyeronokkan kita nak bawakan dalam mata pelajaran sejarah ini. Tetapi kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. KPM. Masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Ketika ini adalah slot menengah atas bagi tingkatan 4 mata pelajarannya sejarah. Topik hari ini berkenaan dengan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Jadi cikgu, boleh kita teruskan pembelajaran kita hari ini? Okey, boleh Rina, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan membincangkan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Baiklah, kita lihat daripada aspek politik. Dari segi aspek politik, zaman darurat telah menyebabkan peningkatan jumlah warga negara. Okay, maksudnya, kerajaan British telah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada tahun 1952 dengan menggalakkan orang Cina dan orang India untuk menjadi warga negara Tanah Melayu.
Lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu. Maka pada masa itu negara telah mempunyai 3 bangsa, iaitu Melayu, Cina dan India. Kelonggaran ini menunjukkan pengorbanan orang Melayu terhadap kaum lain bagi mewujudkan perpaduan rakyat. Tapi kita kena lihat mengapa British mengambil langkah melonggarkan syarat kewarganegaraan pada masa itu. Pada masa itu, Sir Gerald Templar, Pesuruhjaya Tinggi, telah menarik kaum bukan Melayu menjadi rakyat tanah Melayu. Langkah ini penting untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Maknanya, bila orang Cina dan orang India menjadi warga negara, maka lebih ramai penduduk tanah Melayu pada masa itu dan boleh digemling supaya bersama-sama menentang komunis. Kesannya, pada 14 September 1952, seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Jadi apakah kesan utamanya? Ialah salah satunya ialah penglibatan orang Cina dalam pasukan keselamatan. Terdapat orang Cina yang menganggotai unit cawangan khas yang ditubuhkan oleh British. British telah menjadikan orang Cina ini sebagai salah satu anggota pasukan keselamatan yang bertanggungjawab menjejak anggota komunis hingga ke kubu persembunyiannya. Mereka ini, orang-orang Cina ini menjadi perisik dengan membuat penyusupan dalam organisasi PKM ataupun Parti Komunis Malaya untuk memudahkan pasukan keselamatan merancang tindakan. Jadi mereka ini menjadi perisik kepada British supaya British tahu apakah tindakan-tindakan komunis. Itu salah satulah tadi bagaimana kenapa British telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, untuk kita menilai pemahaman murid untuk pembelajaran sebentar tadi, cikgu nak murid-murid di rumah dan di talian cuba jawab untuk soalan ini. Nyatakan tujuan utama British melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, siapa yang nak cuba jawab untuk soalan ni angkat tangan. Kita nak tengok siapa nak jawab tu. Adik Cepatnya Nurin angkat. Maksudnya Nurin yakin itu untuk jawab soalan ni. Okey, Nurin cuba jawab soalan ni, Nurin. Tujuan British melonggarkan syarat kewarganegaraan ialah menarik minat kaum bukan Melayu menjadi warga negara tanah Melayu. Okey, terima kasih Nurin. Jawapan yang tepat sekali. Kita beri Nurin 1 bintang ganjaran. Okey, saya tampalkan 1 bintang terima untuk kasih, Nurin. Rina. Sama-sama cikgu. Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey, sementara itu kita lihat dulu contoh jawapan yang murid-murid cuba jawab tadi. Mari kita semak. Tujuan British melonggarkan syarat kewarganegaraan ialah menarik minat kaum bukan Melayu menjadi warga negara tanah Melayu. Okey, terima kasih murid di talian yang cuba menjawab soalan. Okey, seterusnya kita lihat lagi kesan politik zaman darurat, iaitu penubuhan Malayan Chinese Association. Okey, Tan Cheng Lock membentuk Malayan Chinese Association ataupun MCA di Kuala Lumpur pada 27 Februari 1949. MCA meyakinkan British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Okay, untuk pengetahuan Rina, PKM ini di majoriti ahlinya ialah orang Cina, namun ada juga orang Melayu yang terlibat dengan komunis. Jadi MCA ditubuhkan untuk memberi keyakinan kepada British bahawa bukan semua orang Cina menyokong komunis. Jadi MCA telah membantu kerajaan dari segi kewangan dan menempatkan 500,000 orang penduduk semula ke kampung baru. Apa itu kampung baru?
Okey, kampung baru ialah penduduk setinggan di pinggir hutan, majoritinya kaum Cina, dipaksa berpindah dari kampung halaman ke pertempatan baru yang digelar kampung baru. Okey, kampung baru ini dilengkapi dengan tempat tinggal, bekalan elektrik, air paip, sekolah dan kemudahan kesihatan untuk keselesaan penduduk. Jadi kampung baru ini juga dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh Special Constable untuk mengelakkan hubungan dengan PKM. Itu tadi ialah tujuan MCA ditubuhkan. Dan parti MCA ini masih kekal sehingga hari ini, yang menjadi tonggak politik masyarakat Cina. Okey, seterusnya ialah mempercepat kemerdekaan. Penubuhan jawatan kuasa antara kaum CLC meningkatkan kesedaran politik dalam kalangan pemimpin kaum. Mereka boleh berkongsi kepentingan dan hala tuju yang sama melalui penubuhan parti perikatan, iaitu UMNO untuk orang Melayu, MCA untuk orang Cina dan MIC untuk orang India. Kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1955 memberi keyakinan kepada British bahawa Persekutuan Tanah Melayu dapat menewaskan komunis, sekaligus dapat menghentikan hasrat komunis untuk menjadikan Tanah Melayu ini sebagai sebuah negara komunis. Jadi apakah objektif penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ini? Iaitu mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi, sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk negara ini. Jadi jawatan kuasa hubungan antara kaum ini bertindak untuk menyatu padukan kaum supaya bersama-sama menentang komunis. Okey, jadi apakah peranan dia? Mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri supaya kita akan membatalkan hasrat komunis untuk membentuk sebuah negara komunis, dan bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu untuk memupuk taat setia penduduk kepada negara Tanah Melayu serta memupuk semangat kerjasama supaya sama-sama menentang ancaman komunis di negara kita. Jadi saya telah menerangkan sedikit tentang bagaimana aspek-aspek politik mempercepatkan kemerdekaan dan penubuhan MCA tadi. Mari kita lihat pemahaman murid-murid di talian dan pemahaman murid di rumah. Jadi murid di talian, cuba jawab soalan, apakah objektif penubuhan CLC? Cuba murid angkat tangan, siapa nak cuba menjawab untuk soalan ini? Siapa nak jawab? Okey, Syafiqah angkat tangan dulu. Kita minta Syafiqah berikan jawapan untuk soalan ini. Silakan Syafiqah. Objektif penubuhan CLC ialah mengkaji hubungan kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti dan mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara. Okey, itu saja Syafiqah? Okey, terima kasih Syafiqah atas jawapan yang baik. Okey Rina, kita boleh beri 1 bintang ganjaran untuk Syafiqah. Okey, Syafiqah, kita dah hadiahkan dia 2 bintang cikgu setakat ni. Okey, terima kasih Syafiqah kerana cuba menjawab. Okey, seterusnya, okey, ini contoh jawapan murid-murid di talian dan di rumah. Ini untuk jawapan yang Syafiqah berikan tadi. Okey, murid-murid dan boleh lihat di monitor ini. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu yang membolehkan kemerdekaan dipercepatkan. Okey, pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu diadakan selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada tahun 1954, pilihan raya peringkat negeri diadakan. Perikatan UMNO MCA telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan. Maksudnya rakyat bersama-sama memilih pemimpin supaya dapat membentuk sebuah negara yang merdeka, supaya dapat menghalang
daripada komunis membentuk sebuah negara komunis. Okey. Kesan penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan telah menjadikan kerajaan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri dan mengambil alih tugas pentadbiran Tanah Melayu daripada Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British masih memegang tampuk kepimpinan peringkat atasan yang menentukan hala tuju negara. Jadi dari segi aspek politik dia dapat mengekang daripada komunis untuk terus berkuasa. Okey, saya rasa itu untuk topik perbincangan kita untuk aspek politik kesan zaman darurat. Baik, jelas murid-murid semuanya berkenaan dengan aspek politik ni kan. Jadi kita nak berehat sekejap, kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi pembelajaran kita dalam topik sejarah ini. Semuanya di Didik TV KPM. KPM. Kesan zaman darurat terhadap negara kita, itu topik yang kita pilih untuk mata pelajaran sejarah pada hari ini dan berada secara atas talian bersama dengan murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban Jaya 2. Baik cikgu, kita nak teruskan pembelajaran. Silakan. Okey, mari kita lihat kesan zaman darurat di negara kita dari aspek sosioekonomi. Jadi, kesan zaman darurat dari aspek sosioekonomi yang pertama ialah meningkatkan kos perbelanjaan kerajaan pada masa itu, iaitu dengan anggaran purata kos darurat ialah $250,000 hingga $300,000 sehari. Kerajaan terpaksa membelanjakan lebih $10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk membantras ancaman komunis. Kerana bila kita lihat, komunis ini telah merosakkan kilang, merosakkan infrastruktur. Jadi kos pembaik pulihan itu menelan kos yang besar. Dari tahun 1950 hingga 1953, perbelanjaan kerajaan dianggarkan lebih $7 juta untuk pembangunan di Kampung Baru. Jadi, kerajaan British pada masa itu terpaksa mengeluarkan kos yang amat tinggi menghadapi ancaman komunis. Seterusnya ialah penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat. Kawasan ladang dan lombong menjadi sasaran serangan komunis menyebabkan kegiatan ekonomi negara terjejas. Pekerja tidak boleh bekerja, ekonomi jatuh, jadi menyebabkan hidup rakyat terjejas. Sebab ekonomi tidak dapat berlaku dengan baik, kegiatan ekonomi tidak dapat berlaku dengan baik. Okay. Tanaman padi dan makanan lain semakin berkurang kerana petani takut untuk keluar bekerja kerana terdedah dengan ancaman komunis. Harga makanan melambung tinggi. Bila pengeluaran tak cukup, jadi harga akan melambung tinggi. Komunis sering memeras ugut peniaga, peladang, pelombong, pekedai dan pengusaha makanan. Catuan makanan dikenakan kepada rakyat. Jadi bagaimana pada masa itu rakyat meneruskan hidup? Mereka terpaksa menanam tanaman di sekitar rumah untuk memenuhi keperluan harian. Contoh seperti tadilah gimmick kita yang pertama, pisang, ubi kayu menjadi makanan utama pada masa itu untuk memenuhi keperluan harian. Jadi rakyat terpaksa bekerja keras untuk memastikan kelangsungan hidup pada masa itu kerana jika mereka keluar, mereka terdedah dengan ancaman komunis. Dan sebenarnya apa yang dikatakan sebagai penderitaan dan kesengsaraan ni kerana pada masa itu rakyat terdedah untuk dibunuh. Sebab itulah rakyat tidak terjamin keselamatannya pada masa itu. Seterusnya ialah merenggangkan hubungan kaum.
Rancangan penempatan semula kampung baru didominasi oleh kaum tertentu. Kaum Cina dikumpulkan di kawasan penempatan yang sama, kaum lain pula di pertempatan yang lain. Jadi sukar untuk menyatu padukan rakyat kerana berbeza kawasan tempat tinggal. Kawalan pasukan keselamatan yang ketat juga menyebabkan hubungan dengan kaum lain terbatas. Jadi tidak ada komunikasi yang baik, komunikasi yang sering berlaku antara mereka, antara pelbagai kaum. Jadi dia merenggangkan hubungan kaum pada masa itu. Yang keempat ialah jumlah korban meningkat. Darurat menyebabkan banyak anggota pasukan keselamatan komunis dan orang awam terkorban. Mari kita lihat statistik orang awam yang terbunuh, tercedera dan hilang pada tahun 1948 hingga 1960. Orang awam yang terbunuh sebanyak 2,473, tercedera 1,385, hilang 810 dan jumlahnya 4,668 yang direkodkan pada masa itu. Jadi ramai penduduk pada masa itu terbunuh, tercedera, hilang tanpa dikenal pasti. Maka mereka menunjukkan mereka ini hidup dalam keadaan ketakutan. Ini pula ialah statistik anggota keselamatan yang terkorban dan tercedera semasa bertugas, iaitu anggota daripada polis, special constable, auxiliary police dan tentera. Maknanya selain daripada orang awam, pasukan keselamatan juga terdedah dengan pembunuhan oleh komunis. Baiklah, seterusnya mari kita lihat bagaimana pemahaman murid untuk kesan zaman darurat dari segi sosioekonomi. Untuk soalan yang pertama, murid-murid di rumah juga boleh jawab untuk soalan ini. Mengapa bekalan makanan tidak mencukupi semasa zaman darurat? Siapa cuba nak jawab? Ada siapa nak jawab? Wah, ramainya angkat tangan cikgu. Semua angkat tangan. Jadi tadi kita dah bersama dengan Syafiqah. Boleh kita minta Nurin cikgu? Boleh. Silakan Nurin. Bekalan makanan tidak mencukupi semasa zaman darurat kerana komunis memusnahkan ladang-ladang pertanian. Selain itu, petani juga takut untuk keluar bertani kerana nyawa mereka terancam. Okey, terima kasih Nurin. Terima kasih menjawab soalan ini dengan baik. Kita boleh bagi satu mata ganjaran untuk Nurin. Okey, Nurin dah ada 2 bintang. Okey, tadi Nurin dah jawab dengan baik, tapi bagaimana murid di rumah untuk menyemak jawapan? Mari kita lihat contoh jawapan untuk soalan ini. Bekalan makanan tidak mencukupi semasa zaman darurat kerana komunis memusnahkan ladang-ladang pertanian. Selain itu, petani juga takut untuk keluar bertani kerana nyawa mereka terancam. Maka bekalan makanan tidak cukup semasa zaman darurat. Okey, baik cikgu. Itu berkenaan dengan kalau kita lihat daripada aspek sosioekonomi dan kita lihat murid-murid memang faham dan boleh menjawab soalan cikgu. Kita nak berehat sekejap cikgu. Jadi murid-murid jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Terima kasih kerana bersama kami di Didik TV KPM. Pastinya ketika ini kita bersama dengan Cikgu Rozana Jaz dalam mata pelajaran sejarah. Fokus topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan kesan zaman darurat terhadap negara kita. Baik Cikgu, boleh kita teruskan? Okey, terima kasih Rina. Mari kita lihat pemahaman murid untuk tajuk kesan zaman darurat di negara kita. Murid-murid di rumah pun boleh cuba menjawab dengan merujuk buku teks untuk tajuk kesan zaman darurat terhadap negara kita. Murid kalian juga bersedia untuk menjawab soalan. Untuk soalan yang pertama,
Zaman darurat menyebabkan kerenggangan kaum. Jelaskan pernyataan tersebut. Okey, murid cuba jawab soalan ini. Siapa nak cuba jawab soalan? Siapa? Okey, boleh kita cuba dengan Kaisara, cikgu? Boleh? Silakan Kaisara. Zaman darurat menyebabkan kerenggangan kaum kerana pemisahan kaum berdasarkan pertempatan. Kaum Cina dikumpulkan di pertempatan yang sama manakala kaum lain di pertempatan yang lain. Okey, terima kasih Kaisara. Terima kasih. Tapi cikgu nak dengar juga contoh jawapan yang lain. Okey, siapa nak cuba beri jawapan? Siapa yang belum cuba menjawab lagi? Okey, kalau ikutkan yang belum lagi cikgu adalah adik Syuhada. Okey, Ain cuba jawab soalan yang sama. Zaman darurat menyebabkan kerenggangan kaum. Jelaskan pernyataan tersebut. Zaman darurat menyebabkan kerenggangan kaum. Kaum Cina dikumpulkan di pertempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan lain. Okey, terima kasih Ain. Ain Syuhada, terima kasih. Terima kasih. Jadi kita beri bintang ganjaran untuk Kaisara dan Syuhada. Okey, kerana sama-sama boleh menjawab. Okey, sementara Rina meletakkan bintang ganjaran, murid-murid di rumah juga boleh melihat jawapan yang betul untuk soalan ini. Zaman darurat menyebabkan kerenggangan kaum kerana pemisahan kaum berdasarkan pertempatan. Kaum Cina dikumpulkan di tempat pertempatan yang sama, manakala kaum lain di pertempatan lain. Jadi murid-murid boleh jelas mengapa British memisahkan pertempatan dan dia menyebabkan kerenggangan kaum. Okey, seterusnya, murid-murid cuba boleh menjawab soalan ini. Mengapakah komunis berusaha mensabotaj kemudahan awam yang telah disediakan oleh British? Okey, murid-murid di talian boleh cuba jawab soalan ini. Okey, baik. Kita nak tengok siapa yang menjawab. Semuanya boleh angkat tangan. Kalau Syafika. Teruskan Syafika. Komunis berusaha mensabotaj kemudahan awam yang telah disediakan oleh British kerana ingin melemahkan pentadbiran British. Okey, terima kasih Syafika. Terima kasih. Mari kita lihat jawapan. Terima kasih Syafika. Mari kita lihat jawapan Syafika tadi. Adakah betul? Okey, jawapan dia, komunis berusaha mensabotaj kemudahan awam yang telah disediakan oleh British kerana ingin melemahkan pentadbiran British. Okay, kita beri satu bintang ganjaran kepada Syafika. Okey. Jadi komunis ini mensabotaj kemudahan awam supaya rakyat penduduk melihat bagaimana British lemah mentadbir. Jadi itulah tujuan utama komunis mensabotaj kemudahan awam yang disediakan oleh British. Okey, seterusnya murid-murid di talian boleh cuba menjawab untuk soalan. Nyatakan tujuan utama Sir Gerald Templar menarik kaum lain menjadi warga negara Tanah Melayu. Okey. Ada tak murid-murid di talian cuba untuk menjawab soalan ini? Nyatakan tujuan utama Sir Gerald Templar menarik kaum lain menjadi warga negara Tanah Melayu. Yang mengangkat tangan tadi, saya nampak Liz Kaisara, cikgu. Liz Kaisara dah angkat tangan dulu. Okey, kita Silakan. bagi Liz Kaisara cuba jawab soalan ni. Tujuan utama Sir Gerald Templar menarik kaum lain menjadi warga negara Tanah Melayu ialah untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Okey, itu jawapan daripada Liz Kaisara. Kita nak dengar jawapan daripada murid yang lain. Siapa yang nak cuba jawab untuk soalan yang sama? Tadi Syafika dan cuba Liz angkat dah tangan. jawab. Siapa nak cuba jawab untuk soalan ini? Ada sesiapa nak jawab juga? Nurin. Silakan. Kita bagi peluang untuk Nurin jawab soalan ini. Tujuan utama Sir Gerald Templar menarik kaum lain menjadi warga negara Tanah Melayu ialah untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Okey, terima kasih
Liz Kaisara dan Nurin yang cuba menjawab soalan ini. Cikgu nak bagi 1 bintang ganjaran kepada Liz Kaisara dan Nurin untuk soalan ini. Murid-murid di rumah juga boleh lihat contoh jawapan daripada soalan ini. Tujuan utama sejarah Templar menarik kaum lain menjadi warga negara Tanah Melayu ialah untuk mewujudkan bangsa yang bersatu. Jadi pada masa ini Tanah Melayu mempunyai penduduk orang Melayu, orang Cina dan orang India yang bersama-sama bersatu menentang komunis. Okey, terima kasih murid-murid di talian yang cuba menjawab soalan ini dan terima kasih kepada murid-murid di rumah yang cuba menjawab soalan ini. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya. Sejauh manakah pembentukan Parti Perikatan dapat membantu mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu? Ini soalan fakta. Mari kita tengok ada tak murid-murid di talian yang cuba untuk menjawab soalan ini? Boleh? Ada sesiapa nak jawab? Ain. Okey, Ain Syuhada, cuba jawab soalan ni Ain. Pembentukan Parti Perikatan dapat membantu mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu kerana gabungan tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India berjaya memenangi hati rakyat dalam pilihan raya umum 1955. Okey, terima kasih Ain cuba memberi penjelasan untuk jawapan ini. Ada tak murid-murid lain yang cuba nak jawab juga soalan ni? Ada tak murid-murid yang lain? Ada sesiapa nak cuba juga? Nak cuba juga? Ada? Atau cikgu terus bagi jawapan? Silakan, cikgu. Yang murid-murid di talian boleh semak dan murid-murid di rumah boleh semak. Untuk soalan ini, sejauh manakah pembentukan Parti Perikatan dapat membantu mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu? Pembentukan Parti Perikatan dapat membantu mempercepatkan kemerdekaan Tanah Melayu kerana gabungan tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina, India berjaya memenangi hati rakyat dalam pilihan raya umum. Jadi kemenangan dalam pilihan raya menyebabkan negara kita cepat merdeka dan menghalang daripada pembentukan negara komunis yang diidam-idamkan oleh PKM. Baiklah. Cikgu, sebelum tu kita bagi bintang dulu untuk kita Ain bagi Syuhada. bintang kepada Okey. Ain. Silakan cikgu teruskan. Okey. Seterusnya, untuk soalan seterusnya, wajarkah British berusaha menangani ancaman komunis di negara kita? Untuk soalan sebegini, murid perlu nyatakan penegasan sama ada wajar ataupun tidak wajar. Okey. Jadi kita boleh minta murid-murid di rumah juga cuba menjawab dan saya persilakan siapa murid-murid di talian yang cuba untuk menjawab soalan ini. Okey, cikgu tengok Liz Kaisara angkat tangan dulu. Silakan Liz Kaisara. Wajar kerana British ingin memastikan keselamatan penduduk terjamin serta menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Okey, terima kasih untuk jawapan daripada Liz Kaisara. Tapi cikgu nak dengar satu lagi contoh jawapan daripada murid yang lain. Siapa nak cuba jawab? Ada? Ada nak jawab soalan ini? Selain daripada Liz Kaisara. Ain Syuhada, Nurin Bashira atau Syafika cuba jawab soalan yang sama. Wajarkah British berusaha menangani ancaman komunis di negara kita? Boleh? Siapa nak jawab? Okey, ada murid-murid yang nak jawab tak? Okey, kita cuma dengar jawapan daripada Liz Kaisara je tadi. Okey, kita tengok contoh jawapan yang murid-murid di talian boleh semak latihan yang cikgu beri tu. Jawapan sama ada betul ataupun tidak yang awak buat ataupun murid-murid di rumah. Okey, wajar kerana British ingin memastikan keselamatan penduduk terjamin dan menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Jadi kita beri 1 bintang untuk Kaisara. Okey. Baik. Ada soalan lagi ke cikgu? Ada satu lagi soalan. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan.
Sekiranya anda seorang pemimpin, ini soalan kebat ya. Apakah tindakan anda untuk menghadapi anasir luar yang menggugat keselamatan negara? Okey, murid-murid di talian, siapa yang cuba nak menjawab untuk soalan kebat ini? Angkat tangan. Cikgu nak minta Syafiqah cuba Silakan, jawab Syafiqah. untuk soalan kebat ini. Sebagai seorang pemimpin, tindakan saya menghadapi anasir luar yang menggugat keselamatan negara ialah mengukuhkan sistem pertahanan negara. Selain itu, saya akan memperketatkan pengawasan kawasan sempadan. Seterusnya, saya akan membeli senjata-senjata canggih. Akhir sekali, saya akan melatih anggota keselamatan dengan lebih ramai. Okey, terima kasih Syafiqah untuk jawapan yang hebat, yang mantap. Maksudnya Syafiqah bersedia untuk menjadi seorang pemimpin pada masa depan. Okey, terima kasih murid-murid di talian. Jadi saya dapat merumuskan ya bahawa untuk tajuk kesan zaman darurat terhadap negara kita ialah menyebabkan kesengsaraan dan kesulitan kepada penduduk tempatan. Tindakan komunis ini telah memusnahkan kemudahan asas dengan menyerang penduduk menyebabkan keadaan huru-hara. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, yang aman, kita semua, saya, Rina dan seluruh penonton-penonton di rumah, kita kena menghargai jasa tokoh-tokoh pejuang terdahulu dan kita mesti mempertahankan negara kita daripada ancaman musuh. Dan pastinya cikgu, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana cikgu melihat pentaksiran murid-murid kita pada topik ini? Untuk pentaksiran murid-murid di talian pada hari ini, saya memberi markah yang sangat bagus, sangat baik kerana murid boleh menjawab semua soalan dengan tepat. Wah, tahniah. Terima kasih. Baiklah, bagi murid-murid yang mungkin nak melakukan ulang kaji berkenaan dengan topik ini, ada caranya ke cikgu? Okey, murid-murid di talian dan murid-murid di rumah boleh mengulang kaji untuk topik ini di Sumberku. Okey, baiklah. Terima kasih. Itu dia tadi bagaimana kita melihat Cikgu Rozana membuat penjelasan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua murid-murid yang menonton ketika ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada murid-murid secara atas talian. Kita ada Liz Kaisara, Nur Syafiqah, kita ada Ain Syuhada dan juga Nurin Bashirah kerana bersama kita memberikan respon yang sangat positif untuk pembelajaran hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.